Bukan saya takut, sebab saya seronok tengok game ni. Bila game macam ni kita seronok tengok. Personal saya suka tengok. Hai, Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Pelawak Ali Putih mengakui mengeluarkan saman balas terhadap kakak iparnya Siti Nurhidayah Muhammad Ali dan jutawan kosmetik Datuk Seri Alif Shukri Kamal Zaman. Sebutan kes tersebut telah berlangsung di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada hari Rabu lalu, 26 Ogos. Pada hari ke-15, iaitu kita tengah tahlil di Masjid Jalan Duta yang dibuat oleh Astro. Sebenarnya kat situ saya dah dapat saman. Malam tu kita dah nak buat tahlil, jadi petang tu sebenarnya saya dah dapat saman. Menurut Ali, dia mengambil keputusan untuk menyaman bekas kakak iparnya itu sebagai tindakan balas Hidayah yang mengeluarkan saman terhadapnya terlebih dahulu selepas mendapat nasihat daripada peguamnya. Ali memfailkan saman balas terhadap Hidayah yang mengaku dia memindahkan wang dari akaun bank arwah suaminya sebanyak RM10,000 selain mendapat 4 jam tangan. Ini adalah saman daripada Balu pada saya hari ke-15 arwah abang meninggal. Bagi saya pun tak jangka benda ni akan jadi sampai saman menyaman kan. Dan sini adalah fitnah terhadap Siti Nurhidayah binti Muhammad Ali. Maknanya saya fitnah, dia menyaman saya atas unsur saya fitnah dia. Keputusan untuk menyaman balas Hidayah itu dibuat selepas mengadakan perbincangan dan mengambil kira beberapa faktor seperti kesan emosi Ali Putih sekeluarga sebaik sahaja video Hidayah bersama dengan jutawan kosmetik Alif Shukri menjadi tular di media sosial. Menurut Ali, keluarga terutama ibunya yang sangat terkesan dengan video tersebut apabila mereka ditohmah dan menjadi bahan hinaan dan kejian masyarakat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saman yang disaman saya berkenaan fitnah. Mana saya fitnah. Dan dekat sini adalah tuntutan yang saya perlu membayar ganti rugi. Sebanyak yang samannya ada kepada saya adalah RM900,000. Sebelum ini, ramai yang tak tahu Hidayah pernah memfailkan saman terhadap Ali sekeluarga dengan jumlah terkumpul mencecah RM900,000 pada hari ke-16 Allahyarham abang meninggal dunia. Saya memfitnah beliau mengambil duit dalam dompet arwah serta mengambil kad bank. Dia menuntut Backfire. Dia kata saya fitnah dia lah yang dituntut kereta Backfire milik arwah, bahawa anak guang kami telah menuntut kereta Myvi milik Allahyarham. Maknanya dia kata saya fitnah dia ambil kereta Myvi. Saman yang dibuat oleh Hidayah itu antaranya menuduh Ali mengambil harta abangnya dan harta anak yatim. Selepas berdiam diri selama beberapa bulan, Ali merasakan dah tiba masanya untuk mengatur langkah demi membersihkan nama keluarganya. Defendant kedua mengaku perenggan 98.7 pernyataan tuntutan plaintiff dan mengambil keputusan untuk mengeluarkan wang tunai tersebut RM10,000. Saya fitnah dia ambil duit. Sini mengaku RM10,000. Sini saman saya RM900,000 sebab saya tuduh ambil duit. Sini mengaku ambil duit RM10,000. Mana satu ni? Diminta berkongsi lebih lanjut mengenai saman yang difailkan Hidayah sebelum ini, Ali berkata dia ada menerima beberapa surat saman bermula sejak 16 hari selepas Allahyarham abang meninggal dunia. Arwah abangnya meninggal pada 10 Februari dan pada 26 Februari pula, Ali menerima surat saman pertama di petang hari semasa Ali mengadakan majlis tahlil untuk arwah di masjid wilayah. Selepas 2-3 bulan kemudian, bertalu-talu surat saman daripada Hidayah sampai ke rumah Ali. Dan pada ketika itu, terdetik dalam hati Ali yang dia memang benar-benar nak selesaikan isu ini di mahkamah. Yang ini pula saman baru ni, baru sampai 5/8. Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Saman nombor berapa ni? Banyak nombor ni. Balu, Mak Balu menyaman ibu saya pula defendant. Udahlah kau saman aku, kau saman pula mak. So cakap ya Allah ya Tuhan, saman apa lagi? Kan, isu yang saman saya pun tak selesai lagi. Sekarang saman mak saya pula. Menurut Ali, antara tuduhan lain yang difailkan terhadapnya dan keluarga adalah tuntutan faraid, tuntutan hak penjagaan anak, tuntutan kereta dan sebagainya. Ali juga turut mengatakan dia dituduh mengambil wang abangnya dari dalam rumah dan mengambil jam tangan milik arwah. Menurut Ali, itu adalah tuduhan yang tak berasas dan bersifat. Dekat sini adalah senarai harta. Okey. Ini yang paling best sebab orang Malaysia selama
selama hari ni mungkin tak tahu kot. Mungkin orang Malaysia, orang Melayu kita ni hanya menghentam, hanya memaki, hanya menghamun. Sebuah tanah dan rumah yang beralamat dekat sini RM300,000. Sebuah kereta jenis Toyota Velfire RM300,000 pun saya gelak juga sebab Velfire tu arwah beli RM180,000. Sebuah motosikal jenis Yamaha LC arwah beli baru RM5,300. Macam mana boleh tuntutan RM10,000? Selama ini orang Malaysia tak tahu berapa duit amount arwah abang wang tunai di dalam akaun simpanan Maybank bernilai RM56,000 sahaja. Jadi dekat sini saya jawab dakwaan yang sebelum ini orang kata arwah berjuta-juta, saya makan harta apa semua. Inilah duit arwah sebenarnya. Hidayah pernah mengeluarkan kenyataan kononnya dia dihalau dari rumah sehelai pinggang dan keluarganya merebut semua wang milik arwah abangnya. Semasa Ali mahu menguruskan urusan faraid, pihak bank memaklumkan mengenai wang sebanyak RM10,000 yang telah dikeluarkan oleh Hidayah. Jadi di situ, Ali mengatakan dia ada satu bukti dan akhirnya Hidayah sendiri yang mengaku mengambil wang itu untuk dipindahkan ke akaun anaknya dan juga mengambil jam tangan berjenama milik arwah. Semua ini tidak menjadi masalah sekiranya Hidayah mengaku dari awal lagi mengenai pengeluaran wang sebanyak RM10,000 yang dia mengaku dah ada ambil duit daripada bilik belahibu bersama arwah sepanjang hidup. Defendant hanya membawa 4 utas jam. Maknanya dekat sini kau cakap ada ambil 4 utas jam. Cakaplah ambil, tapi kau saman aku kat sini, kau kata kau tak ambil apa-apa, aku tuduh kau. Sekarang dekat sini pembelaan kau semalam kau mengaku kau ambil 4 jam. Siapa pusing story ni? Kau pusing ke aku pusing? Mengatakan dia tidak berniat untuk membuka aib sesiapa. Sebaliknya, dia mahu membersihkan namanya dan keluarga selepas dikecam, dihina oleh masyarakat. Dalam laporan media sebelum ini, Hidayah mengakui mengeluarkan wang berjumlah RM10,000 dari akaun bank milik Allahyarham abang dan mendakwa telah memasukkan kesemuanya ke dalam akaun anaknya Syed Osman Hamzah kerana bimbang direbut oleh arwah Allahyarham juga ada berpesan malam sebelum meninggal. Allahyarham ada menyatakan bahawa segala barang seperti jam, topi serahkan kepada anaknya sebagai kenangan. Apa statement ni? Kan? Mana kau tahulah laki besok laki kau nak mati. Orang tu siap pesan jam dengan topi pula tu. Yang mak dia tinggal dia tak pesan. Hidayah juga tidak bertanggungjawab terhadap semua kenyataan yang dibuat oleh defendant kedua iaitu Datuk Seri Alif Shukri atau wakil atau ejennya dalam rakaman video yang telah tular di media sosial sebelum ini. Dalam isu saman menyaman ini, Ali ada alasan beliau sendiri untuk tidak menyebarkan kepada media tentang dia telah menerima surat saman oleh Hidayah pada hari ke-16 Allahyarham abang meninggal dunia. Menurut Ali, pendedahan ini adalah untuk membersihkan maruah mereka yang selama ini dipijak-pijak oleh netizen. Sebelum ini, Hidayah mengatakan dia dihalau dari rumah sehelai sepinggang, tetapi hari ini Hidayah kata beliau tidak bertanggungjawab dengan semua kenyataan yang dikeluarkan menerusi video Ali. Perlu surat saman menyaman ni sebab harta. Tak bawa mati harta ni. Tapi kalau nak buat faraid, buat full. Mana duit Maharaja Lok Mega? Kemenangan RM50,000. Tak ada. Mana duit ASB? Tak ada. Itu sebab orang cakap sabar. Bila sabar, benda tu senang. Bila kita sabar, senang kita susun kerja. Benda ni bukan urusan 1 hari 2 hari siap. Lepas tu pula ni tuntutan Velfire. Velfire dah kena tarik. Maknanya tak ambil tahu. Yang tahu ni saman. Ni saman. Ni saman. Tahu saman. Kita berharap semoga kebenaran akan terjawab selepas ini dan memaafkan semua netizen, semua masyarakat yang telah mengeluarkan kata-kata kesat, kata-kata hinaan terhadap dirinya sekeluarga. Sementara itu, Nur Hidayah memilih untuk tidak mengulas lebih lanjut mengenai isu saman yang dikeluarkan oleh Ali Putih. Menurut Hidayah, dia percaya kebenaran pasti akan terbongkar juga suatu hari nanti. Tambah Hidayah lagi, apa sahaja yang dilakukannya hanya semata-mata untuk anaknya. Menurut Hidayah, dia hanyalah ibu tunggal yang mencari rezeki dengan titik peluh sendiri menjual cempedak goreng untuk menyara kehidupan anak. Hidayah dan abang berkahwin pada 8 Disember 2017. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan cahaya mata Syed Osman Hamzah Al-Jufri yang berusia 1 tahun 2 bulan.
Nampaknya sekian dulu Buletin Viral untuk kali ini. Bagi korang yang ada pendapat, ada pandangan sendiri tentang isu dan kemelut yang melanda ini, bolehlah melontarkan komen anda, tulis di ruangan komen di bawah ini, dan kita bertemu lagi dalam Buletin Viral pada masa akan datang. Kepada anda yang belum lagi subscribe Budi Channel, Budi nak jemput anda semua untuk tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.